Muhammad ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina wahdina sajami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliya maulaha amma ba'd. Alhamdulillah. Yang dihormati jawatankuasa masjid, barisan pegawai, pimpinan-pimpinan masyarakat muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan syukur terus menerus pada Allah Subhanahu wa taala sambil kita berdoa memohon supaya Allah Ta'ala tetapkan hujan lebat pada malam ini adalah hujan rahmat, bukan yang sebaliknya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh penulis 40 hadis penawar hati, iaitu hadis yang ke-37. Kalau sebelum ni kita bincang hadis yang ke-36 berkaitan dengan jauhi liang kubur yang sempit. Jadi hari ini insya-Allah kita masuk kepada hadis yang ke-37, iaitu siapa orang yang pintar. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Rawahu Tirmizi wa qala hadits hasan. Daripada Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, orang yang cerdik ialah orang yang selalu memperhitungkan dirinya dan ia suka beramal untuk bekalan sesudah mati. Sedangkan orang yang lemah, yang ini tidak cerdik, ialah orang yang mengikuti kehendak hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah Ta'ala untuk mendapat kebahagiaan dan pengampunan daripadanya tanpa beramal soleh. Cerita tentang apa? Nabi sebut orang yang cerdik, orang yang bijak, al-kayyis, iaitu orang yang cerdik ialah orang yang selalu memperhitungkan dirinya, mandana nafsah, memperhitungkan dirinya dan dia beramal untuk kehidupan selepas mati. Sedangkan orang yang lemah ataupun tidak cerdik ialah orang yang mengikuti kehendak nafsunya dan berangan-angan kepada Allah untuk mendapat kebahagiaan dan pengampunan tanpa beramal soleh. Keterangan, terdapat banyak perbezaan dalam membuat penilaian siapakah sebenarnya orang yang cerdik atau siapakah sebenarnya orang yang bahagia, di mana perbezaan nilai ini adalah timbul daripada perbezaan garis panduan penilaian tersebut. Bagi seseorang yang berfahaman kebendaan, orang yang cerdik pada penilaiannya ialah seseorang yang banyak memiliki harta benda dan banyak wang, kemudian berpeluang untuk menikmati segala kelazatan dunia dan bebas untuk bersuka-suka di kelab malam atau menyaksikan pertandingan-pertandingan sukan dan sebagainya dengan tidak mengira atau memperhitungkan bagaimanakah ia akan mengakhiri kehidupannya di dunia ini, dan ia tidak berfikir apakah yang akan ditemuinya di dalam kubur nanti, dan tidak membuat rancangan bagaimanakah ia akan berhadapan dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Tetapi bagi seseorang yang beriman, ia mempunyai penilaian yang tersendiri yang berdiri di atas dasar keimanannya, di mana setelah ia beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan juga setelah ia beriman dengan hari pembalasan yang akan dihadapinya, lalu ia menganggap kehidupan di dunia ini sebagai jambatan yang akan menyampaikannya ke negeri akhirat, tempat bersuka-suka atau tempat bermain sesuka hati. Dari kerana itulah ia banyak membuat persiapan untuk masa akhiratnya. Dari masa ke masa selalu membuat penelitian kepada bekal yang akan dibawanya. Dia menganggap dunia adalah laksana bendang tempat ia bertanam
dan akhirat tempat ia akan memetik buahnya. Dan oleh kerana dia hidup dalam dunia ini, maka terpaksa juga ia berusaha untuk mencari sara hidupnya dan saraan orang-orang yang ada di bawah tanggungannya. Dia berusaha untuk mendapatkan makanan dan minuman dan berusaha pula untuk memperoleh rumah kediaman seadanya yang dijadikan tempat beristirahat, tetapi baginya makan dan minum adalah untuk hidup, bukan hidup untuk makan dan minum. Mencari dunia untuk akhirat, bukan mencari dunia lupakan akhirat. Sebaliknya, orang yang lemah ialah orang yang tidak mengambil berat masalah akhiratnya, lalai daripada mengingati mati, merancang untuk hidup 100 tahun atau lebih lama lagi, banyak bersuka-suka dan banyak membuang masa untuk bermain atau menyaksikan permainan. Apabila ia memperbuat sesuatu pekerjaan, ia akan melakukan hukum-hukum, ia akan melupakan hukum-hukum Allah Ta'ala. Ia tidak mempedulikan urusan sembahyang dan tidak mengambil berat dengan ibadah-ibadah yang lain, dan hanya banyak berangan-angan untuk mendapat pengampunan dan anugerah daripada Allah Ta'ala, sedangkan ia tidak mahu beramal soleh dan tidak merancang dengan baik untuk akhiratnya. Jelas tuan-tuan, orang yang bijak ialah orang yang boleh mengawal dirinya, memperhitung dirinya. Tandanya tuan-tuan, bila dapat satu peringatan, kita tengok diri kita dulu, baru kita tengok orang lain. Peringatan ni untuk kita, bukan peringatan untuk orang lain. Peringatan ni untuk kita sampaikan pada orang lain. Antara tanda-tanda orang yang ikhlas menyampai ialah dia sampai untuk diri dia, bukan untuk orang lain. Pernah dalam satu ayat dalam surah Al-A'raf, orang neraka tanya pada orang yang berdakwah, orang jahat tanya pada orang yang baik, kenapa kamu ni sibuk-sibuk ni? Kami kan masuk neraka. Ya, kami masuk neraka. Dia cakap dengan nada sinis. Orang yang mengajak ni tuan-tuan, dia cakap apa? Qalu ma'ziratan ila rabbikum. Dia kata apa? Ma'zirah, ini bekal untuk Tuhan kamu. Maksudnya kami dakwah ni bukan untuk kamu. Yang kami cakap ni bukan untuk kamu, kami cakap ni untuk kami. Supaya bila kami bertemu dengan Allah, ada alasan kami, ada jawapan kami, ada bekal kami bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kami buat kerja ni melainkan kerana kami nak mendapatkan keredaan Allah. Oh, cantik. Macam selalulah guru-guru, orang-orang yang hebat, dia sebut pasal cikgu kan. Cikgu ni jangan mengharap anaknya pandai, anak muridnya pandai. Bukan tugas guru memandaikan murid. Tugas guru ialah mengajar, menyampaikan ilmu. Tugas guru menyampaikan ilmu. Tetapi Allah Ta'ala yang menentukan sama ada muridnya baik atau tidak. Tetapi guru tidak boleh berputus asa, mencuba sedaya upaya. Tidak, dia kata, dah lah, tak boleh lah, nak buat apa dah. Kan? Tak adalah sampai dia sebut haqqat alaihimud dalalah. Kan? Dalam ada ayat Allah Ta'ala sebut haqqat alaihimud dalalah, ni maksudnya apa? Telah nyata kepada mereka kesesatan. Itu bila dah sampai nyawa ke kerongkongan, bolehlah kita cakap macam tu. Tapi selagi ada usaha, selagi ada daya, selagi ada peluang, kita kena sampaikan. Tapi Allah Ta'ala yang menentukan. Dan yang semua yang kita buat ni untuk apa? Untuk penilaian diri kita, untuk kita tengok diri kita, untuk kita muhasabah diri kita, beramal untuk kehidupan selepas mati. Kita pun semua sedia maklum tuan-tuan, alhamdulillah pada malam ni Allah Ta'ala bagi kita kelebihan untuk berada di rumah Allah. Ada ramai orang sebenarnya dia nak keluar dah, tengok aduh mak berdentum, tak jadi, dia tarik balik. Dia dah nak keluar dah tadi, alamak berdentum, dia tutup, jom kita solat kat rumah, kan? Ada ramai orang yang nak datang tapi Allah Ta'ala tak izinkan. Ada ramai orang dia ngintai apa benda dekat masjid tu. Ada ramai orang yang nak tahu apa benda yang ada kat dalam masjid, tapi dia pun tak pernah Allah Ta'ala bagi kesempatan untuk datang ke sini. Ialah atas usaha mereka juga. Tapi tuan-tuan, pada malam ni Allah Ta'ala izinkan kita datang. Kerana apa? Kerana kasih dan sayang Allah, untuk kita buat muhasabah, untuk kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita manfaatkan peluang yang Allah Ta'ala bagi ni sebaiknya. Orang yang tidak cerdik ialah orang yang ikut hawa nafsu dia. Dan yang menarik dalam hadis ini disebut apa? Wa tamanna 'ala Allahil amani, berangan-angan untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mahu beramal. Kadang-kadang ada orang dia kata saya baik tang mana?
Macam saya pernah sebutkan sebelum ni, ada debat cerita pasal menutup aurat dan tidak menutup aurat. Dia kata menjadi baik lebih penting daripada dilihat baik. Menjadi baik lebih penting daripada dilihat baik. Kat mana dia dapat tak tahulah. Kan? Maksudnya macam ni, orang yang tak pakai tudung dia baik, tapi tak dilihat baik sebab dia tak pakai tudung. Jadi bagi dia, jadi baik lebih penting daripada dilihat baik. Jadi tak apa, tak payah pakai tudung, yang penting baik. Kalau kasar cakap kepala lah. Kan? Tak betul. Kita pun sebenarnya tuan-tuan, kita berpakaian seperti orang baik, bukan kerana kita baik. Sebab kita tak baik kita pakai macam ni. Kalau kita baik dah, kita tak pakai macam ni. Banyak dah pahala, tak payahlah ikut sunnah Nabi. Kan? Sebab dah banyak dah pahala, tak payah datang masjid. Yang orang yang datang masjid ni, orang yang banyak beramal ni, sebab apa? Dia rasa amal dia tak cukup. Kita ni duduk sini sebab apa? Sebab kita rasa amal kita tak cukup. Kalau amal kita dah cukup, balik kita. Tak payah datang sini dah. Kalau kita dah pandai, kita tak payah belajar. Kan? Tajam tu. Tapi sebab kita rasa kita tak pandai, kita rasa kita masih banyak kurang. Untuk itu kita cuba tiru perbuatan orang-orang yang baik-baik. Kita cuba tiru percakapan orang yang baik-baik. Kita cuba tiru pakaian orang yang baik-baik, supaya mudah-mudahan kita dapat tempiasnya, kita dapat berkatnya. Apalagi yang kita tiru itulah orang yang paling baik, Nabi Muhammad SAW. Jadi tak timbul masalah tu, perbandingan tu tak betul. Dilihat baik penting, dan menjadi baik juga penting. Kan? Kadang-kadang ada orang tu nampak baik tapi perangai tak senonoh. Kita doakan petunjuk bagi dia. Kita pun belum tentu lagi. Kan? Kita ni nampak baik sebab apa? Allah Ta'ala tutup aib. Cuba Allah Ta'ala buka aib padan muka. Kita tak tertanggung ni. Allah Ta'ala ni yang bersifat dengan as-sattar ni, menutup aib kita ni. Kalau kita nampak aib orang, agaknya kita tak ada yang kahwin, agaknya tak ada yang datang ke masjid. Sebab semua orang nampak semua orang buruknya. Macam kita pernah sebutkan sebelum ni, orang tu, kita kahwin dengan orang tu, kita nampak dia baik kan. Bila dah kahwin baru tahu, wah rupanya dia berak. Rupanya dia kentut kan. Rupanya dia tidur berdengkur, baru tahu kan. Tidur meleleh-elio kan. Sebelum tu tak nampak. Mana kita nampak dia tidur macam mana, mana kita nampak dia mandi macam mana, kita tak nampak. Tapi sekarang dah kenal dah. Ambil ubat. Kalaulah tersingkap rahsia-rahsia kan, Allah Ta'ala tutup aib kita ni kerana Allah Ta'ala kasih kita. Jadi nampak baik kerana Allah Ta'ala tutup, tapi sebenarnya tak baik pun. Sebenarnya tak baik. Orang yang lemah, orang yang tidak mengambil berat masalah akhiratnya. Dah. Bila kita sebut ataupun kita dengar hadis ni, kita terus pandang pada diri kita tuan-tuan. Mengambil berat tentang masalah akhirat. Apa yang paling merunsingkan kita tuan-tuan? Apa yang paling merunsingkan? Masalah bajet ke? Masalah KWSP ke? Masalah moratorium ke? Masalah PKP ke? Masalah tak ada kerja ke? Masalah lepas ni nak makan apa, tadi tak makan lagi, tak sempat. Masalah esok nak makan apa ke? Masalah baju ke? Masalah kerja ke? Masalah apa yang paling yang paling banyak memenuhi fikiran kita ni tuan-tuan? Itu menentukan hala tuju, ataupun itu menentukan pemberat kehidupan kita ni macam mana. Orang yang beriman, dia sentiasa fikir pasal kehidupan akhirat dia, hubungan dia dengan Allah, ibadah dia macam mana, kan? Masih banyak kurang yang kena tambah. Masih curang dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cakap inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kan? Kita cakap selalu tiap hari tuan-tuan. Kita cakap sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku kerana Allah. Kita cakap tiap hari tuan-tuan. Tapi macam mana kita buat? Banyaknya masa kita bazirkan. Banyaknya benda yang Allah Ta'ala perintahkan kita buat, kita tak terbuat. Jadi kita kena tengok sama ada kita betul-betul mengambil berat masalah akhirat kita, kan? Adakah kita lalai daripada mengingati mati? Kalau sebut pasal mati tuan-tuan, apa yang tuan-tuan bayang? Harta di dalam bank. Bagaimana nak diagihkan?
Tuan-tuan, berat. Banyak bersuka-suka dan membuang masa. Ini semua pengajaran untuk kita bersamalah. Dan alhamdulillah tuan-tuan, kesempatan dapat kita bersama dalam majlis ilmu ni pun sebenarnya dah cukup baik dah. Tapi tuan-tuan, kita jangan pernah rasa kita ni baik, dan kita kena sentiasa mencari ruang untuk kita menambah amal ibadah kita, insya-Allah. Hadis yang ke-38, pahala yang berterusan. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Semalam Ustaz Ismi dia ada sebut riwayat akhir, riwayat yang lain idza mata ibnu Adam. Dalam riwayat ni idza matal insan, ketika mati seorang insan. Ustaz Ismi sebut semalam dalam riwayat yang lain ketika mati anak Adam. Di sebab Ustaz Ismi dah sebut, kita tak payah ulah ketika mati. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya melainkan daripada 3 sumber, iaitu sedekah jariah, ilmu yang dapat diambil kemanfaatan daripadanya, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan, terputus amalan. Maksud apa terputus amalan? Terputus semua urusan dan terputus segala peluang untuk kita mendapatkan pahala, peluang untuk kita mendapatkan manfaat. Terputus urusan ni maksudnya orang yang mati tak ada siapa yang nak kejutkan dia dah. Dia mati situ je. Tuan pernah tengok? Adalah dekat hospital kan, kalau ada ramai-ramai orang yang sakit, kalau yang mati tu dia biar dulu. Dia pergi kat mana? Dia pergi kat orang yang hidup. Sebelum orang ni mati, dia letak wayar semua, macam-macam. Dia bagi ubat tu semua sekali. Bila dia dah mati, udah dah tu. Habis. Wayar ke, ubat ke, semua dihentikan. Langsung dia tak peduli dah. Dia akan pergi kat mana? Dia akan pergi kat orang yang lain yang masih hidup dan perlukan bantuan. Adalah masa urusan rumah mayat. Kan? Mayat ni nak kena postmortem. Jadi macam mana nak buat? Doktor tak ada, sebab apa? Doktor uruskan yang hidup. Yang meninggal ni nanti dulu. Doktor bagi keutamaan kepada yang hidup. Maksudnya putus semua urusan, tak ada apa dah. Dah tak ada apa dah. Dah tak ada urusan kita dengan dunia ni. Habis kat situ je. Semua urusan kita dekat dunia ni, manager bank, tak ada anak buah dia, bos, sign dulu. Tak ada. Kalau dia nak buat performance, weh, tak habis nyanyi lagi. Nanti dulu, nyanyi dulu baru mati. Mana maunya. Kan? Cikgu tengah ngajar, nak masuk kelas. Sebelum nak masuk kelas dia meninggal. Tak ada nak beri cikgu, ajar dulu. Tak ada. Terus macam tu je. Chef nak masak ni, dah potong-potong bawang, dah nak buka api. Masa nak buka api tu dia mati. Tak ada orang, woi, masak dulu, lepas tu baru mati. Tak ada siapa yang kejut dia. Tak ada siapa yang boleh bangunkan dia daripada matinya. Habis, putus semua urusan. Habis. Yang kita pening-pening tadi tuan-tuan, yang kita pening-pening sekarang, semua akan berhenti urusan dia bila kita mati. Sebab itulah innamal usri yusra. Sesungguhnya bersama setiap kesusahan itu kesenangan. Dan semua masalah akan selesai. Semua masalah akan selesai. Kalau tak sempat selesai masa kita hidup, dia akan selesai masa kita mati. Mati je selesai masalah. Dah tak ada orang nak tuntut dah. Kalau kita berhutang pun bank tak datang jumpa kat mayat kita, ataupun ketuk kubur kita malam-malam. Woi, hutang mana? Tak ada. Dia akan pergi kat mana? Dia akan pergi kat waris-waris kita. Siapa-siapa pun yang ada masalah, kalau yang mengidap penyakit barah sekalipun, sakit hidup dia, bila mati hilang semua sakit tu. Dia dapat sakit lain pula. Mudah-mudahan kita ni, kita doa dengan doa yang Nabi ajar. Waja'alil mauta rahatan min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah mati tempat berehat daripada segala bentuk keburukan. Jadikan mati kita ni sebagai tempat berehat daripada segala bentuk keburukan. Pertama, sedekah jariah ialah segala wakaf yang pernah diberikan semasa hidup. Tuan-tuan bangunkan masjid, sedekah untuk van. Ada sikit lagi je peluang untuk tuan-tuan selit. Ada 40,000 je lagi. 40,000 ni sekejap je. 40,000 lagi nak selit untuk infak van jenazah kita kan. Nanti tuan-tuan juga yang nak naik. Kan? Siapa yang rasmi kita tak tahu. Nanti kita tengok. Bila dah dapat kan. Nak buat undian boleh.
Tapi kena mati dululah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, iaitu segala ilmu yang kita dapat memberikan manfaat pada orang lain. Semua yang kita ajarkan pada orang. Sebab tu tuan-tuan, menyampaikan ni cukup baik. Tak tunggu kita duduk kat depan ni. Tak tunggu kita duduk depan. Siapa-siapa yang kita jumpa, terutamanya anak kita ataupun sesiapalah, kita turunkan ilmu, kita ajar orang. Macam ada orang dikongsi pasal tips berniaga. Kadang-kadang kalau kita kongsi tips pasal berniaga, kita ajar orang lain untuk berniaga juga, kita ingat macam rugi. Tak, sebenarnya lagi kita ajar lagi berkembang. Lagi kita ajar lagi berkembang. Ilmu ni macam tu sifat dia. Jadi ilmu, misalnya kita ajar satu perkara, orang tu sampai kan, orang lain semua ikut apa yang kita ajarkan, orang lain sampailah. Selagi ilmu tu dimanfaatkan, selagi tu kita dapat jariahnya. Ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Melahirkan anak yang soleh yang bertakwa dan berwibawa adalah impian bagi setiap orang tua. Namun di mana datangnya buah kelapa kalau yang ditanam itu adalah buah benih pinang. Insan yang soleh tidak dapat dilahirkan dengan didikan yang toleh, yang jauh dari nilai-nilai agama, atau diasuh oleh suatu lingkungan yang tidak sihat. Insan yang soleh adalah buah dari didikan yang berterusan dan pembinaan yang tersusun rapi. Ia merupakan hasil daripada kegigihan orang tua, guru, lingkungan yang sihat dan suasana yang membina yang dapat menghantarkan anak tersebut ke pintu gerbang ketaatan. Lalu kita tanyakan, saya nak isteri yang solehah. Oh, bukan main lagi. Dan saya nak suami yang soleh. Macam mana isteri yang solehah? Yang pandai masak. Tak kena langsung. Saya nak isteri yang solehah yang macam mana? Yang pandai ngurut. Ya Allah. Bukan itu solehah. Solehah ni yang baik dan membawa kebaikan. Dia tegur kita kalau kita silap, dia ingatkan kalau kita lupa. Itu yang datang lagu tu, isteri cerdik yang solehah, sampai habis. Kalau nak nyanyi kena minta Ustaz Zul suara sedap. Isteri yang solehah ni isteri yang boleh ingatkan kita ketika kita lupa, tegur kita bila kita salah, sokong kita bila kita betul. Itu isteri yang solehah. Dan dia baik, dia bawa kebaikan. Suami yang soleh, macam dia suami yang soleh. Bukan suami yang soleh, suami yang tak pernah marah isterinya. Saya nak suami yang soleh yang mana? Yang belanja saya kalau dapat gaji. Kan? Yang boleh masak kat dapur. Apa benda suami soleh macam tu? Suami yang soleh ialah suami yang baik dan bawa kebaikan. Dia tegur, dia bawa keluarga dia, dia pimpin keluarga dia, tegur isteri kalau salah, ingatkan isteri kalau lupa, bimbing anak-anak, kan? Destinasi akhir keluarga soleh dan solehah ini ialah syurga, kan? Sama juga anak yang soleh macam mana? Anak soleh yang tak lawan cakap mak ayah dia. Betul, memang. Tapi anak yang soleh juga adalah anak yang boleh bawa kebaikan kepada diri kita semasa hidup dan selepas mati. Semasa hidup dan selepas mati. Ini anak yang soleh. Susah tuan-tuan nak dapat doa anak yang soleh yang mendoakan kita. Bahkan disebut semua perbuatan anak yang soleh ni adalah doa untuk ibu bapanya, walaupun masih hidup. Anak kita ni kalau dia buat baik masa kita hidup, dia buat baik, itu jariah untuk kita. Itu pasal anak-anak ni pelaburan akhirat. Anak-anak ni pelaburan. Dia buat baik, setiap perbuatan baik dia tu menyumbang kepada kita. Hari ni kita dah tak ada dah anak kita mengajar ilmu. Itu amal yang bawa baik pada kita. Setiap perbuatan yang baik yang dia buat, maka dapat pada kita, kan? Kalau benda yang tak baik yang dia buat, kalau kita tak tegur, kalau tak ada usaha yang kita buat untuk menegurnya, tak ada usaha untuk kita buat untuk kita bawa dia ke jalan yang benar, maka kita bertanggungjawab. Sumber pahala itu banyak. Hadis yang ke-39, sumber pahala itu banyak. Hadis ni panjang, saya baca maksudnya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sendi daripada manusia hendaklah memberikan sedekah pada setiap hari yang terbit padanya matahari. Mantap. Berlaku adil antara dua orang yang bertelingkah adalah sedekah.
Menolong orang lain pada binatang kendaraannya, maka engkau menolong menaiki kendaraan atau membantu mengangkatkan barangan atas kendaraannya adalah sedekah. Perkataan yang baik juga sedekah. Setiap langkah yang engkau jalani untuk pergi solat juga sedekah. Engkau menyisihkan apa-apa yang dapat mengganggu di jalan itu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, Imam Muslim ada meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya setiap insan daripada anak Adam adalah diciptakan badannya dari 360 sendi. Maka sesiapa yang bertakbir, memuji Allah, bertahlil, bertasbih, meminta ampun, menyisihkan sebiji batu yang mengganggu di jalan orang ramai, atau membuang sebilah duri atau sepotong tulang dari jalan orang ramai, atau menyuruh berbuat baik atau mencegah dari perbuatan mungkar, sehingga apa yang dilakukannya mencukupi bilangan 360 kali, maka orang tersebut pada hari itu telah menjauhkan dirinya daripada api neraka. Oh, hari ini berapa kali dah? Tuan-tuan, tadi bila saya baca hadis ni kan, tadi buat orang kaji tu, saya kira tuan-tuan, dekat tangan kita ada 23 sendi. Lagi kat mana? Yang paling banyak ialah dekat daripada kepala sampai ke pinggang. Itu paling banyak. Macam mana nak tahu sendi? Wallahu alam sama ada sendi ni yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sendi ni apa? Sendi ni tempat join tulang. Oh, join tulang. Tempat sambung tulang. Ni, macam ni kan? Kita boleh bengkok sebab ada sendi. Kat sini ada berapa? Kat jari kita ada 1, 2, 3, 4 dekat sini. Satu jari ada 4 sendi tuan-tuan. Sebab tu boleh genggam, boleh tumbuk orang, boleh lempang. Boleh main kumpang, boleh main percussion. Jari kita ni semua boleh bergerak. Tu yang bunyi crack tu kan. Apa? Lemah tulang. Kan? Ini semua sendi. Nabi kata setiap anak Adam itu dibuat daripada ada 360 sendi, dan setiap sendi itu kena buat kebaikan. Kalau dia dah buat 360, cukup semua sendinya. Dan semua setiap hari kita kena, setiap hari yang terbit padanya matahari kena buat sedekah. Setiap hari yang terbit padanya matahari kena buat sedekah, kena buat baik. Berlaku adil antara dua orang adalah sedekah. Maksudnya kita tidak memihak, kita cuba mendamaikan. Macam-macam cara kebaikan yang kita boleh buat. Menolong orang lain naik kenderaan, bukakan pintu, tutupkan pintu, kan? Masya-Allah. Kita cakap benda yang baik pun adalah sedekah, kan? Hadis di atas menerangkan kepada kita akan banyaknya sumber yang dapat kita jadikan saluran untuk membuat kebaikan. Maksudnya banyak jalan untuk kita buat pahala. Pahala itu boleh didapat dengan solat, zikir, berkata baik, membantu orang lain, membuat sesuatu yang dapat memberikan keselesaan dan kesejahteraan kepada orang lain, dengan segala bentuk amalan sosial yang dapat memberikan faedah kepada masyarakat, bahkan berbuat baik kepada binatang dan seumpamanya, seperti disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Allah Ta'ala memberikan keampunan kepada seorang perempuan pelacur dari kalangan Bani Israel yang telah memberikan minuman kepada seekor anjing yang sedang kehausan di tengah-tengah padang pasir yang kering kontang. Dan di dalam satu hadis yang lain riwayat Imam Muslim bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat seorang laki-laki yang bersuka-suka di dalam taman syurga dengan sebab memotong sebatang pohon kayu yang mengganggu laluan kaum muslimin. Dan sudah barang tentu kemurahan Allah Ta'ala ini adalah disertai dengan taubat dan selanjutnya diiringi dengan mengerjakan kewajipan yang disuruh dan menjauhi larangan yang ditegah. Maksud juga hadis ni di hujung keterangannya, maksudnya janganlah kita harapkan satu perbuatan baik kita nak terus dapat masuk syurga. Bukan begitu, kan? Bukan begitu. Maksudnya kita kena banyakkan buat baik. Kita pun tak tahu yang mana satu kebaikan kita yang Allah Ta'ala pandang. Selagi mana kita masih hidup, banyakkan buat baik supaya adalah satu amalan yang Allah Ta'ala pandang sungguh-sungguh. Kita pun tak tahu mana amalan. Entah kita dah padam dah amalan tu. Sebab ngungkit dulu yang kita buat tu dah 30 tahun dah. Ngungkit 30 tahun selepas tu. Kamu ingat tak dulu? 30 tahun dulu. Habis padam terus. Kosong. Sebab apa? Sebab ngungkit. Kan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan mengungkit dan menghina, memburuk-burukkan. Yang dulu kita bagi tu, kita ngungkit sekali habis. Kan? Maka berlumba-lumbalah untuk membuat kebaikan dan berusahalah mencari rahmat dan keredaan daripada Allah Ta'ala.
dengan membuat berbagai-bagai bentuk ketaatan dan jangan sampai terlibat dengan jenis apapun daripada segala kemaksiatan. Orang putih kata there is no shortcut. Tak ada jalan mudah. Dunia ni memang payah, tak ada jalan mudah. Kita kena usaha, kita kena banyak buat, kita kena banyak bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak jalannya, kan? Dia kesinambungan daripada hadis tadi. Jangan kita sangka yang baik yang kita buat sikit tu kita dah selamat dah. Orang yang hebat-hebat ni tuan-tuan tak pernah rasa selamat. Sebab tu banyak tuan-tuan amalannya. Bila kita kata ini tak payah dah buat ni, mesti dah memang ahli syurga dah. Tuan kan ingat Sayyidina Umar Al-Khattab, dia minta kepada penyimpan rahsia Nabi Muhammad SAW, dia minta senarai orang-orang munafik. Penyimpan rahsia Nabi Muhammad SAW ni, dia tak nak bagi sebab apa? Dia bimbang nanti Sayyidina Umar kokok dia nak penggal kepala orang-orang munafik ni. Sebab dia ada senarai orang-orang munafik yang Nabi kenal tapi tak diedarkan, tak diberitahu. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, dia khalifah yang kedua. Dia antara sahabat Nabi yang dijamin syurga. Tiba-tiba dia minta senarai nama orang munafik sebab apa? Dia nak tengok nama dia ada ke tak. Allahu Akbar. Orang yang hebat ni, orang yang kedua menjadi khalifah, kan? Dia bila Nabi sebut satu hadis, dia menangis sebab dengar satu hadis ni. Nabi kata semua orang masuk syurga kecuali yang enggan. Sahabat tanya, ada tak orang yang enggan? Ada ke orang yang enggan? Hadis ni kita dah baca sebelum ni. Semua umat aku akan masuk syurga, Nabi kata, kecuali orang yang enggan. Sahabat-sahabat pelik tanya pada Nabi, ada ke orang yang enggan? Siapa-siapa yang taat pada Allah dan Rasul, maka dia masuk syurga. Siapa yang ingkar kepada Allah dan Rasul, maka dia telah enggan. Sayyidina Umar menangis dengan hadis ni sebab apa? Sebab dia bimbang dialah tergolong di kalangan orang yang enggan. Padahal dia adalah orang yang paling taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah orang yang kedua yang diberi kepercayaan untuk memimpin umat Islam ataupun kaum muslimin selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia minta senarai orang munafik tu untuk apa? Untuk dia tengok nama dia ada ke tak? Allahu Akbar. Kita tuan-tuan baru buat sikit dah rasa dah rasa baik dah, kan? Padahal orang yang hebat-hebat ni tuan-tuan, macam tu keadaannya. Dia tak pernah rasa dia cukup, tak pernah rasa dia baik, tak pernah. Kita pun mudah-mudahan ada perasaan macam tu, kan? Kita doa dengan Allah Ta'ala ajarkan dalam surah Al-Hujurat, Allahumma habib ilainal iman, ya Allah berikan kepada kami kecintaan pada iman, wa zainu fi qulubina, dan hiasi iman ini dalam jiwa kami, wa zainu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal asyan, dan berikan kepada kami kebencian kepada kefasikan, kepada maksiat, kan? Waja'alna minar rasyidin, dan jadikan kami di kalangan orang-orang yang beroleh pimpinan, bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itulah tuan-tuan, hadis penawar hati, mudah-mudahan dia dapat menawarkan hati kita untuk terus kekal tenang dan mengharap keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, buat baik terus, kan? Kita berada dalam fasa-fasa yang getir. Kita cari tuan-tuan peluang-peluang untuk kita buat kebaikan. InsyaAllah biru pendidikan ni baru nak cuba teroka satu lagi peluang dakwah orang asli. Orang lain dah buat lama dah, kita baru nak mula. Jadi tuan-tuan yang berminat, insyaAllah nanti kita akan war-warkan. Kita cari peluang tuan-tuan untuk buat baik, untuk tolong-tolong orang, untuk cari-cari, untuk kita cari-cari jalan-jalan untuk kita mengajak orang kepada kebaikan, kan? Yang tak mampu banyak kita buat, sikit-sikit pun jadilah, insyaAllah. Yang penting berterusan. Jadi sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan berikan kepada kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan dan berikan kepada kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, berikanlah kepada jiwa kami, hati kami ini takwa, dan sucikanlah ianya, kerana Engkau lah yang menyucikan, Engkau lah pembimbingnya, Engkau lah pemimpinnya, ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.